Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. So hari ini kita akan buat satu tutorial dari chapter bearing. Okay. So ini adalah salah satu soalan tutorial saya yang kita boleh lihat. So boleh download dan boleh lihat dalam soalan tu, soalan nombor 5 hari ini kita akan buat. Okay. So, soalan yang 1 sampai 4 tu adalah soalan lebih kepada basic semua. So soalan kelima ni ada sedikit berbeza sedikit daripada soalan-soalan yang sebelum ni, 1 dan 4. Okay, so kalau kita tengok soalan ni, so soalan ni adalah ada satu shaft di situ, dan kita ada pulley di tengah tu lah. So bila ada pulley tu dalam sistem tu, ada belt di pulley tu, ada belt sikit, dan dia akan menyebabkan shaft tu berputar. Dan of course sebabkan kita ada 2 bearing di situ, A dengan B tu, so dia akan ada relative motion antara inner ring dan juga outer ring lah, untuk kes ni. Right, tapi sebelum kita pergi detail dulu pasal soalan ni, kita baca sikit soalan di sini. So a shaft is supported as shown in figure below. So the weight of the pulley is 1000 Newton. So pulley ni pun ada berat, 1000 Newton, and tension in the belt, so ada 2 belt ni, 3000 and 1500 ni. In the horizontal directions are 3000 and 1500 Newton respectively. Okay, these two. Design life spec is 10 years of operations, okay, and 275 days per year, 80 hours per day, okay, at speeds of 900 RPMs, right? So bearing at the end of the shaft is taken to be identical 02 series deep groove. Okay, so these two A and B actually are 02 series deep groove ball bearing, and the inner rings rotate with a light shock loading. Okay, so itu dia punya condition dia lah. So determine the resultant radial force of bearing A and B. Okay, itu the correct size of 02 series ball bearing, this A and B. So identical size sebab dia masuk with identical shaft. So basically kalau kita nak design, size dia patutnya sama. The expected rating life of the bearing if 6% probability of failure, and then the percentage of reduction in media life to improve the durability of bearing from 90% to 94%. Okay, so ni basically soalan dia. So macam ni kita nak kira benda ni. Okay, so sebelum tu kita keluarkan apa info yang kita boleh keluarkan. Okay, so kalau kita tengok tengok soalan yang pertama ni, so dia ada berat pulley itu sendiri, pulley itu sendiri ada berat. So basically kita kena pull out. So kalau kita assume basically assumption kita usually gravity tu always acts vertically, tapi in downward directions. So kalau ada macam tu, usually kita akan nampak berat tu, so akan aktif pada centroid, CG pada this pulley system. Okay, this is a weight pula, weight 1000 Newton tu. Okay, 1000 Newton, so dia terbalik sikit. Okay, ataupun kalau kita tengok dalam sistem ni, so basically kita akan nampak so weight tu acting di situ lah, 1000 Newton. Okay, okay, macam tu. Alright, so tu dia. Dan of course bila kita pasang dia, so sebabkan ni adalah pulley ni, this is a pulley. Okay, so bila kita pasang pulley, okay, dia akan, dan kita onkan mesin, dan pulley ni akan berputar, so sepatutnya dia akan ada perbezaan tension lah. Sebab tu kalau kita tengok kedua-dua ni, dia ada satu tension pada tight side. So tight side punya tension ni, tight side punya tension. Okay, sebab tu tension tu. Dan kita ada lagi satu adalah slack side, slack side. Okay, tension ada slack side tension. Okay, so sebab tu dia kena ada perbezaan tension. So kalau kita tengok dia lebih kurang 2 kali ganda lah, perbezaan tension di sini. Okay,
So tight side usually higher tension lah compare dengan the slack side lah. So sebabkan ada dua perubahan tension ni menjadikan puli itu berpusing lah. Dan of course bila puli ni berpusing, sebab puli ni digigit pada di shaft, so shaft ni akan berpusing, dan shaft ni akan gigit dengan inner ring, okay, untuk kedua-dua both bearing ni lah, okay. Dan bila bila puli ni pusing, shaft pusing, of course inner ring akan rotate, okay. Dan usually A dengan B ni dia akan duduk pada satu tempat, okay. So maksudnya outer ring tu pun outer ring tidak akan berpusing lah, so akan ada relative motion tu lah. So tu idea bearing tu kat sini untuk memudahkan pergerakan lah. Okay, so itu dah kita tengok 3600 adalah tension berdasarkan gambarannya adalah kedua tension tu di situ. Okay, so untuk design bearing tu dia bagi some spec kat sini. So design spec ni ataupun untuk case ni masuk life spec ni adalah rating L10 Okay, life spec ni maksudnya adalah rating L10 rating biasa. 90% survive, 10% tak survive pada ketika L10 tu. So bila kita nak design di L10, so dia bagi some spec. So saya nak design bearing ni dia boleh tahan selama 10 tahun. Okay, sama, so life dia adalah 10 tahun, so 10 years. Right, so dalam 10 tahun punya operation, so dia tak run 1 tahun tu, dia tak run sepanjang tahun tu. Maksudnya dia tak run selama 365 hari Macam kita kerja pun, kita kerja 5 hari, 1 minggu 5 hari macam tu lah So dia tak run lah, mungkin Sabtu Ahad tak run macam tu lah So sebab tu dia dapat 275 hari lah bukan yang 1 tahun selama 365, bukan maksudnya dia run ada some hari dia tak run lah sebab tu. So untuk kes ni dia dalam setahun dia run selama 275 hari lah so tu dia. Dan of course kalau kita tengok juga di dalam ni, so dalam satu hari pun dia tidak run selama 24 hours so dia hanya run pada 18 jam sehari lah so maksudnya dalam satu hari dia semua dia hanya run untuk selama 18 hours sajalah. Okay, right, macam tu. So kalau kita boleh kira L10 ni dalam hours, sebab kalau kita tengok ni kita macam potong unit ni, okay. So biasanya kita akan dapat jawapan dalam hours lah So kalau kita kira untuk kes ni, ambil calculator sekejap, kira sikit, okay. Dalam tu 10 kali 275 kali dengan 18 jam. So basically dia nak kena pastikan design ni akan run selama 49,500 hours untuk design spec L10 lah Okay, so tu design L10 49,500 hour. Okay. Okay, so itu dia kita punya design, okay. 49,500 hours. So itu adalah yang di atas tu. Tapi dia run dengan satu something kat sini, okay. Pada 900 RPM lah Alright. So pada 900 RPM, okay. So dia nak run pada satu speed, okay. So maksudnya kalau saya boleh lukis kat sini, so basically puli ni akan run dengan satu kelajuan lah Alright. So dia akan run dengan satu kelajuan. So N sama dengan itulah that speed itulah 900 RPM. Okay. Of course sistem ni akan sekali bergerak lah So bila tu shaft, so shaft akan bergerak dan bearing pun akan bergerak sekali dengan that kelajuan 900 RPM. Okay. So tu maksud dia run dengan satu constant speed okay. So, bila ada constant speed baru kita boleh hari tu kita punya unit dalam cycle. So bila ada some constant speed, basically kita dapat unit yang consistent lah. Okay. So dan bearing untuk end of this okay, menggunakan 02 deep groove ball bearing lah okay, dia bagi some condition sikit. So untuk kedua-dua bearing ni dia menggunakan deep groove dan juga untuk case ni inner ring juga rotate lah.
dan ada sedikit impact condition di situ adalah light shock loading so ni light shock. So jangan lupa nanti light shock. So kita akan gunakan inner ring rotate, dan juga kita akan gunakan deep groove ball bearing. Alright, so soalan pertama dia nak cari berapa radial force of bearing at A and B lah. So dia nak cari berapa radial force So radial force kalau kita boleh tunjuk dalam gambar raja ni, so berapa radial force yang acting yang acting ke atas these two bearing lah radial force dia. So kita tak tahu sekarang ni berapa dia punya radial force. Alright, so kalau kita biasa kita tulis nanti. So ini yang kita nak tahu ni, this FR pada A dan juga FR pada B kita nak cari. So itu untuk soalan yang pertama. Macam kita nak dapatkan that radial force tu. And of course soalan nombor 2, so bila kita dapat that radial force, kita nak cari the correct size ataupun untuk kes ni dia nak cari berapa bore ataupun sizing of bearing tu berdasarkan loading yang dikenakan ke atas tu. Dan seterusnya dia nak cari berapa expecting rating length bila kita tingkatkan probability kita tingkatkan chance untuk failure tu kurang. Kita kurangkan chance untuk kurang tu ataupun untuk kes ni adalah life rating L5, so berapa L5 ni, 1. Dan yang terakhir adalah percentage of reduction. So ini kita tak belajar pun dalam kelas, tapi basically kita boleh dapat agak-agak some idea apa yang dia nak sebenarnya untuk soalan nombor 4 ni. So dia nak cari percentage of reduction in median life. So tak ada simbol untuk tu, so tak apalah, kita tulis macam tu je kan. So itu basically dia punya idea macam mana kita nak apalah. Itu baru tengah memahamkan soalan, kita dah hampir 10 minit just hanya nak faham soalan saja. Alright, so sebenarnya program ni sebenarnya adalah dalam bentuk 3D lah sebab yang design basically adalah kita boleh panggil sebagai this is a front view. It can be this one is a side view lah. So kalau kita try kita express benda ni dalam bentuk 3D let's say kita try express benda tu. Kita ada shaft macam tu, this is shaft tadi, dan of course di ujung dia tadi kita ada this bearing so kita letak dua bearing di hujung design tu. Kalau tengok kat sini kita ada dua bearing tadi, this bearing A. So ni adalah bearing B kita, dan kita ada pulley tadi, this is a pulley system. Pulley system. Dan kalau kita tengok tadi ada dua force yang acting tadi dalam sistem tu. So, let's say ini adalah kita punya 3D lah. Let's say this is saya panggil sebagai kita buat macam ni dulu. Dan saya ada buat macam paksi sikit. So ini saya namakan Y, dan ni saya namakan X lah. So ini adalah Z lah. So kita nampak yang tension tadi tu, isi color merah. Tension tu di sini. Alright. So ini yang kalau kita tengok kat dalam gambar raja tadi, so kita ada 3000. So 3000 Newton di sini, dan ni adalah 1500 Newton tadi. Di situ. Dan kita juga ada yang kita ada weight tadi. So di sini pun ada berat tu acting pada arah Y kat situ. So adalah weight 1000 Newton lah. So dia seolah-olah macam tu. So benda yang kita ada soalan tadi tu kita boleh interpret dalam bentuk 3D lah supaya kita nampak lah.
Okay, alright, so and of course sebabkan berdiri dalam static condition, okay, usually kita akan kita akan buat free body diagram untuk this structure untuk cari reaction so reaction yang acting pada pada hujung bearing ni basically dia adalah radial load yang kita nak cari tu so kalau saya buat free body diagram, so maksudnya saya hanya lukis pada shaft saja. Okay. So saya start dengan FBD untuk 3D supaya semua orang nampak. So saya hanya lukis pada shaft saja. So this is my shaft. Okay. So dekat shaft ni dia ada this apa tadi yang kali hijau ni tadi, this 1000 Newton. Okay. Lepas tu kita ada dua pada arah yang sama yang merah ni. Saya lukis color merah. So ni color merah tu. So ini adalah dua yang tadi tu 1500 Newton plus 3000 Newton tadi ataupun kita tambahkan terus 4500 Newton di situ, okay, pada arah tu. Dan of course sebabkan kalau tak ada dead bearing tu basically apa jadi shaft tu dia akan ke sana dan ke bawah. Let's say ni adalah shaft tadi, dia akan ke sana dan ke bawah. Okay. So sebab tu ada bearing tu bearing tu sebagai support lah So nak jadikan benda tu tak dynamic bergerak ke arah sana dan ke bawah, so basically kita kena letak bearing. So bearing tu akan beri some reaction yang against dengan movement tu So sepatutnya ada possibility that kita akan ada reaction yang oppose So kalau let's say yang untuk color merah ni, so kalau dia nak pergi arah sana, so basically mesti ada reaction yang akan oppose that direction tu pada bearing B dan juga pada bearing A macam tu So let's say kita namakan dia sebagai untuk kes ni, let's say saya namakan dia sebagai BX. Okay. Dan juga saya namakan dia sebagai bukan A, saya namakan dia sebagai AX. Okay. So oppose that direction. Dan of course so kita dah balancekan benda tu. So shaft tu juga dia nak turun ke bawah. So of course dia ada reaction yang ke atas supaya dia dalam keadaan static condition So of course kita ada lagi satu condition di sini. Okay. Di hujung ni, so dia ada direction ke atas tu. Sorry, saya nak buat dia arah atas mistake lagi. So saya nak buat dia pada arah ke atas oppose dengan direction W tadi. Dan sama juga di hujung ni. So apa yang kita buat, so ini adalah saya namakan sebagai AY. Okay. Ini adalah sebenarnya UY lah. So ada this empat reaction ni, dia akan menjadikan that shaft tu tidak dynamic tidak bergerak So dia dalam keadaan static condition. Okay, so itu idea dia. Okay, so let's say kalau saya tengok daripada pandangan atas ni. So kita tengok daripada pandangan atas ni, okay, so kita akan dapat yang kita panggil sebagai horizontal loading So tengok atas tu, okay, kita namakan sebagai horizontal loading. Okay. Dan kalau kita tengok daripada pandangan hadapan ni, okay, pandangan sini kita tengok, so basically kita akan dapat dia adalah vertical loading Okay. So sebab tu problem ni adalah problem 3D So horizontal dan vertical, sebab kita terpaksa tengok dua jenis view baru kita boleh selesaikan dengan mudah soalan ni. Okay. So kalau saya tengok view pada horizontal yang bahagian top view ni, kalau tengok daripada atas actually ada horizontal view. So basically kita boleh lukis free body diagram untuk tu. Okay. So dia ada shaft tadi. Okay. Shaft tu, so kita ada
yang color merah tadi. Kalau tengok color merah tu arah sana. Okay, so saya bukit di arah sini. Ni yang 4500 tadi tu okay. Dan saya ada dua color biru tadi yang support dia di ujung ni. Saya namakan sebagai, so ni adalah AX, ini adalah saya punya BX. Okay, macam tu. Dan sama juga dengan vertical loading, saya juga boleh buat dia punya free body diagram juga. Ada shaft tadi. Okay. Dan saya ada this hijau tadi. So hijau ni act dalam sistem tu. So ni adalah berat dia 1000 Newton tadi. Okay. Dan juga dia punya reaction tadi lah so yang oppose tadi di atas ni right, macam tu. Yang kita namakan sebagai AY dan juga BY. Okay, right. So ada ni, so apa yang kita akan buat, kita nak try cari reaction force yang acting untuk semua ni AX, BX, AY dengan BY. Tapi sebelum kita nak selesaikan tu, let's say kita bagi sedikit dimension. Kalau kita tengok dimension ni jarak so kita ada 200mm dan juga 300mm. So let's say kita bagi jarak sikit, 200 dengan 300 ni. Okay, so saya dimensionkan. So ini kalau ni, so ni adalah 200mm dan nanti saya jarakkan sampai hujung daripada sini ke sini so ni 200 campur 300, so ni adalah 500mm. So sama macam ni bagi dia, sebab jarak dia sama tadi. So ni adalah 200mm dan of course yang ni pun sama, ni adalah 500mm. Okay, so dapat tu apa kita buat? So kita akan ambil summation of moment sama dengan kosong dan juga summation of force sama dengan kosong lah untuk dapat semua this reaction AX, BX, AY dan juga BY sebab dia adalah di dalam static condition. Okay, so kita start dulu dengan yang pertama, horizontal loading. Let's say kita ambil moment dulu. Okay, moment pada point A. So, saya assume that arah counterclockwise is a positive direction. Summation of moment pada A, okay, ini adalah kosong. Okay, alright. So kita start dulu. Yang pertama, so saya ada positif 4500 Newton. Okay, so kali dengan distance dia adalah 200 mm. Okay, dan kita tolak dengan BX kali dengan jarak dia adalah 500 okay, mm, right, equals to 0. Okay, alright. So ada tu basically kita boleh kira BX. Okay, so BX okay, so ada sana jadi positif. So 4500 kali 200 bahagi dengan 500, saya dapat 1800 lah. So saya dapat positive direction 1800 Newton. So maksudnya betul lah apa arah yang kita assume. So maksudnya dia arah ke bawah lah. Okay, PX. Okay, so ini so kita dah belajar dalam static, patutnya mudah lah, tak ada isu lah. So kita gunakan lagi, okay, kita buat lagi summation of force sama dengan kosong. So kalau kita assume atas adalah positive directions, okay, summation of forces, okay, equals to 0 untuk case ni. So kalau kita tengok kat sini, kita ada negatif, okay, negatif AX, okay, plus, okay, 4500 Newton tadi ini, okay. Dan kita tolak dengan arah BX yang arah bawah tadi equals to 0 lah. Okay, so itu dia kita punya tu. So kita boleh dapatkan AX. So basically AX adalah equals to AX ada sana, so 4500 Newton. Okay, kita tolak BX. So BX kita adalah positif tadi 1800 Newton. Okay, so kita dapat nilai AX basically adalah
4,500 tolak 1,800. So saya dapat 2,700 Newton dan direction yang kita assume tu adalah direction yang betul pada arah bawah. Okay, right, settle X dengan BX. So kita buat pula yang sebelah sini pula untuk vertical loading ni. Okay, so untuk vertical loading ni kita guna prinsip yang sama juga macam tadi. Okay, untuk vertical loading so saya sama macam tadi. So saya assume counterclockwise is a positive direction. Okay, summation of moment pada A equivalent to 0. Okay, guna untuk vertical loading pula. Okay, so apa yang kita akan buat basically tengok tu W tu arah negatif. So negatif 1000 Newton kali dengan jarak dia 200 mm. Okay, and kita ada arah positif BY plus BY dengan jarak dia adalah 500 mm equals to 0. Okay, so daripada sini kita boleh dapatkan nilai BY. Okay, alright, so BY, so balik sana positif. So 1000 kali 200 okay, bahagi dengan 500. So saya dapat 400 Newton. Okay, so 400 Newton. So arah yang kita, sebab kita dapat positif, maksudnya arah yang kita assume tu adalah arah yang betul 400 Newton. Okay, right, so lagi satu so kita gunakan summation of force equals to 0. Okay, saya arah atas positive direction, so summation of force equals to 0. Okay, alright, so kalau kita tengok sini kita ada positif AY. Okay, kita ada positif AY arah atas tolak dengan tadi berat tu 1000 Newton arah bawah. Okay, 1000 Newton dan tambah dengan arah BY ke atas. Okay, sama dengan kosong. So since kita nak cari AY, so AY basically adalah 1000 Newton so tolak BY. So BY kita arah positif tadi 400 Newton. Okay, alright, so saya dapat ini adalah positif 600 Newton so maksudnya yang arah yang kita assume tu adalah arah yang betul 600 Newton pada arah yang kita assume pada arah atas. Okay, alright, so dapat dah ke semua reaction reaction yang kita dah dapat untuk semua tadi X, BX, AY dengan BY. So since, tapi masih tak menjawab soalan tadi, sebab soalan dia suruh cari berapa dia punya resultant radial. So kita kena cari resultant untuk kedua-dua ni. Okay, ataupun boleh kita namakan sebagai A ataupun FRA tadi. Okay, A adalah square root AX square plus AY square. Okay, so tu dia nilai A. So A kalau kita tengok tadi kita ada 2700 Newton square plus dengan ni 600 Newton square. Okay, so saya dapat nilai A. So A 2700 square plus 600 square. Square root saya dapat 2766. Okay, 27766 Newton. Okay, so tu A. Okay, so kita buat pula untuk B pula. So B pun pakai rumus sama macam tadi, dikurang. So BX square plus BY square. So B, okay, so B berapa B ni? Okay, square root. Okay, so BX tadi adalah 1800. So plus 1800 Newton square. So plus dengan kita punya BY 400 tadi, 400 Newton square. Okay, jangan lupa square root. Okay, itu, dan kita dapat B. Okay,
1800 square plus 400 square root. Saya dapat 1844 Newton. Okey, so kita ada dua jawapan. Okey, so kita ada satu resultant pada A adalah 2766 dan kita ada resultant pada B adalah 1894. So kalau kita tengok di sini, yang paling tinggi dikenakan load adalah ataupun radial load untuk kes ni adalah pada bearing A. Okey, so bearing A paling tinggi. So, maksudnya bearing A adalah vulnerable ataupun kalau dia adalah size yang sama, so dia akan patah dulu usually pada bearing A lah, sebab loading dia paling tinggi. So bila kita nak design, usually kita akan design tempat yang critical. Untuk case ni adalah pada bearing A. Okay. Alright, so kita settle soalan nombor 1, resultant radial force of bearing at A and B. Okay, so sekarang ni kita nak cari the correct size. Okay, the correct size of 02 series per bearing. So maksudnya kita cari bore yang sesuai. So ini kita akan refer katalog lah. So size yang sesuai berdasarkan this application. Okay, so macam mana nak cari correct size? So kita akan gunakan rumus L10 lah. Sebab dalam L10 tu dia ada C, dia ada basic dynamic load rating. So daripada basic dynamic load rating tu kita akan refer table deep groove ball bearing yang ada sizing tu lah. So daripada situ kita akan dapat size yang sesuai. Okay, right. So kalau saya nak kira benda tu, okay, so, untuk soalan nombor 2 ni, okay. So, saya cari L10. Okay. So L10 yang kita tengok tadi, kalau berdasarkan spek yang diberi tadi L10. So L10 yang dikira ni dalam bentuk hours lah. Kita akan ambil L10 dalam form yang hours lah, equation tu. Okay. So equation yang dalam hours tu adalah so ni equation dia. So C over P, okay, power of A, okay, 10 to power of 6, okay, million cycles divided by 60 kali dengan speed of the shaft tu. Okay, so ini adalah dia punya rumus tu. So basically idea dia kita nak cari this C lah. So nak cari C tu, macam mana nak cari C tu? So kita rearrange that equation tu. Okay, kalau kita try rearrange so C, so saya ada L10 kali dengan 60N, okay, bagi dengan 1 million. Okay, macam tu. Lepas tu saya semua ni saya bagi dengan 1 over A. Okay, macam tu. Alright. Okay, lepas tu apa saya buat? Saya kali dengan saya punya equivalent radial load. So saya akan dapat C yang sesuai. So C ni nanti saya akan tengok pada table dan saya akan cari size yang sesuai lah. Okay, so sebelum kita kira tu, let's say kita go through dulu apa satu one by one. Okay, so L10 kita dah ada tadi, yang kita kira tadi 49,500 hour. So N pun dah diberi dalam soalan tadi. Speed, speed dia berapa tadi? Speed, okay, 900 rpm. That is speed of the shaft. 1 million, okay. A, okay, so A tak ada lagi. So mesti kita cari A dulu. So A ni berdasarkan architecture. So for ball bearing, okay, for ball bearing, so basically A equals to 3 lah. Okay, tapi untuk roller bearing hari itu 10/3 okay, right. So ni ball bearing, so dia adalah 3. Okay, so settle A. P, P kita tak settle lagi. P adalah equivalent radial load. Okay, so since dalam soalan ni tak ada pun thrust load, okay, so basically kita akan guna rumus yang simplification lah. So there is no thrust load. So thrust load arah ni, okay, so arah Z tu, so tak ada arah Z tu, basically tak ada thrust load lah. Dan yang cuma acting di dalam bearing tu cuma adalah pure radial load. Okay, sebab tu tak ada isu tu. So kita akan guna rumus yang pendek tu untuk cari equivalent radial load. So P, so basically adalah sebab kan kita ada shock tadi, sebab kita ada kena ada shock factor. So KS V kali dengan F radial load lah, KS VFR. Okay,
So kalau kita go through this equation P KS VFR ni, so KS ni kita tak ada lagi, okay, tapi kita boleh dapatkan, okay. So let's say kita cari dulu nilai KS. So KS ni berdasarkan condition yang diberi, okay. Kalau kita tengok dalam soalan tu dia bagi condition light shock, so dan kita perlu refer table untuk dapatkan dia punya parameter tadi kan. So for ball bearing and light, okay, light shock, okay, light shock condition. Okay, so kita tengok sikit table yang kena tengok lah. So kita cari jap table yang sesuai untuk case kita ni, okay. Kat mana kita letak, okay. Alright. So kita cari sikit table tu. Right, so kita dapat dah table tu. So kita pastekan kat sini. Okay, so table yang kita tengok adalah table 10.7. So untuk case ni adalah ball bearing. So di groove adalah ball bearing dan kita ada this light shock. So light shock basically nombor dia adalah 1.5. Okay, so KS untuk case ni adalah 1.5, dia punya factor dia. Okay. So itu untuk tu KS, so settle KS. So V adalah rotation factor. So untuk rotation, so dia dah ada state satu tadi, condition kat sini. So dia statekan dia adalah inner rings rotate lah. Okay, so kita boleh tulis sikit. So for inner ring rotates, okay, basically V adalah 1.0 lah. Okay, so settle yang tu. Okay, so FR, so KS dah, V dah, FR. So FR kita akan ambil apalah yang tadi, yang kita kira tadi, A dengan B tadi. So kita ambil yang paling tinggi lah. So untuk kes ni adalah pada A. Okay, so V, B pula, FR, basically kita akan ambil pada A lah, sebab dia yang paling tinggi tadi adalah berapa nilai dia tadi, 2766, so 2766 Newton. Okay, setting itu. Okay, so kita boleh kira T. So T, KS tadi adalah berapa factor tadi, 1.5, ada as a factor dia. So ring rotate ataupun V adalah 1, dan kita ada this 2766 Newton. Okay, alright. So kita kira berapa equivalent radial load untuk kes ni kali dengan 1.5, okay, 4149. So 4149 Newton. Okay, so itu equivalent radial load. So P dah settle. Okay, right, saya rasa semua dah settle. So basically S10 dah ada, N dah ada, A dah ada, P dah ada. So kita boleh kira dah nilai C. Okay, C. So dalam kurungan tadi, so L10 kita adalah 49,500 hours. Okay, hours. Okay, lepas tu kita ada 60N tadi. So kita ada 60 kali dengan kita punya RPM, revolution per minute tadi, dalam berapa R tadi, N 900 RPM. So 900, okay, 900 RPM. Okay, divide by, divide by berapa tadi, tengok rumus tadi, 10, 1 million. Okay, 1/A, 1/3, A adalah 3, dan kita kali dengan P kita adalah 4149, ataupun paling bagus kita convertkan pada kilonewton lah, 4.149 kilonewton. So kalau saya convert pada kilonewton, 4.149 kilonewton. Sebab C yang kita akan tengok dalam table tu dalam unit kilonewton, sebab tu better lah kita tukar siap-siap lah. So case ni kita kira balik, kita kira C. Okay, berapa ni, 49,500
kali dengan 60 kali dengan 900 bagi dengan 1 million. Okey, so power 1/3, okey, kali dengan 4.149. So saya dapat C saya lebih kurang 57, okey, 0.58 0.58, okey, kilo Newton. Okey, so itu adalah nilai C berdasarkan computation kita dapat C tu. Tapi kita tak menjawab soalan sebab kita kena tahu size, size sebab dia nak cari size tadi so nak cari size mesti tengok table 10.3 untuk kes ni, table untuk 02 series ball bearing. Okey, sebab kita nak cari size lah ball. So kalau kita pastekan, so ni adalah size untuk 02 series table yang kita akan gunakan untuk cari size. So kalau kita tengok tadi untuk C 57.58, so kita check dekat pertama, kena tahu dulu yang pertama, so dia buat daripada apa, deep groove so dia adalah jenis deep groove. So kita nak tengok C kat sini, so kita cari size 57.58. so let's say kita tengok sikit 57.58 so 57.58 so dia di sini lah ni kalau kita tengok. So C tu nilai tu di antara tu 57.68. So kalau tengok tak ada size kat situ, size yang betul-betul tepat dengan angka yang kita kira tadi. So isu dia nak buat apa? Kita nak interpolate ke apa? Okay, so untuk size kita tak boleh interpolate sebab kalau kita interpolate, kalau kita pergi kedai, kita tak boleh beli size tu lah contohnya untuk kes ni size dia adalah yang ni 65 dan 70 size dia 65mm dan 70mm size. So kita tak boleh interpolate size kalau kita cari mesti kita interpolate lebih kurang 68mm pergi kedai, saya nak size 68 tak ada lah size tu. Okay, so apa yang kita akan buat, kita akan ambil size yang lebih besar lah. Okay, so untuk kes ni since 57 tadi 57 berapa tadi 57.6 tadi adalah lebih besar daripada 55, so kita akan ambil size 61.8 so kita akan ambil size 70 So for this case kita akan ambil size bore dia adalah bore 70mm. Okay, so itu adalah size bearing kita. Alright, settle dah soalan B. Okay. Tak complicated pun sebenarnya. Okay. Alright, so tu nombor 2. So kita pergi yang seterusnya. Soalan yang ketiga adalah the expected rating life of the bearing if the 6% of probability of failure. Okay, so berapa nilai L5? So L5 ni kita pernah tengok dalam example sebelum ni L5 ni mudah je. Okay, so since kita dah dapat tadi nilai 70 mm. Okay, so kalau kita tengok kat sini 7mm ni, okay, C dia berapa? So kalau kita tak apa lagi, kita tulis dulu ni question. So L5 adalah kalau kita tulis kat sini adalah dia adalah KR kali dengan L10. Tapi isu dia sekarang L10 ni dia tak sama L10 49,500 lagi, sebabkan kalau kita guna 49,500 size dia adalah C yang kita dapat adalah lebih kurang 57.6 dan size dia lebih kurang in between 65 sampai 70 sebabkan kita terpaksa pilih size 70mm. So L10 tu dia dah berubah. Faham tak? Hopefully faham lah. Sebab sekarang size 70mm tu L10 tu dah berubah sebab tu kita terpaksa kira balik nilai L10 untuk size yang 70mm. So untuk kes ni kalau saya kira L10 untuk size 70mm, so basically kita pakai rumus yang sama macam tadi, C over P power of A, alright, kali dengan 1 million sebab kita nak dalam hours tadi, divide by 60 M. Kita no choice kita terpaksa kira balik sebab size tu tak ada dalam tu, kita terpaksa increasekan size. So basically dia akan increasekan nilai L10 lah untuk kes ni. Okay, so
So kita kira sikit nilai S10 untuk kes ni. So C untuk ni adalah C untuk saiz 70 lah. So kalau kita tengok table ni tadi, so for okay, so saiz tu adalah 61.8 dia punya dynamic load rating lah. C dia adalah 61.8. So for D equal to 70 mm. So basically L10 dia telah update lah. Sorry, bukan 10, C So C dia adalah nilai yang di atas ni lah, 61.8 kilo Newton. Okay, so C dah dapat, P pun dah dapat, N pun dah ada semua tu. So basically kita boleh, let's say kita kira so C tu, kita masukkan nilai tadi 61.8 kilonewton. Okay, divide by kita punya load tadi, radial load tadi kita 4.1 berapa tadi, 4.149. So dia adalah radial load kita, 4.149 okay, kilonewton. Okay, dan kita power of A kita 3 tadi. Okay, 3 1 million bagi dengan 60 minit tu, kali dengan kita punya RPM tadi. Sorry lah, saya tak ingat RPM kita berapa tadi. Okay, 900 RPM. Okay, 900 RPM. Okay, so kita kira sikit kat sini berapa nilai tu. 61.8 divide by 4.149. Okay, power 3. Okay, 1 million bagi dengan 60 bagi dengan 9. So saya dapat 611. Okay, so saya dapat 61. Okay, 199 hours. Okay, so sepatutnya dia dah meningkat lah, sebab saiz yang besar tadi saiz yang kita nak sebenarnya ataupun hours yang kita nak adalah 49,500, tapi disebabkan saiz tu lagi besar daripada yang sepatutnya, sebab tu dia live dia jadi lagi panjang lah untuk nilai S10 untuk kes yang saiz 70 mm lah. Okay, so dia dapat 61,199 hours. Okay, so tu maksud dia untuk kes ni. So dia nak cari tadi berapa dia punya median okay, L5 tadi. So L5 okay, untuk kes yang ni. So L5 untuk kes ni, tapi isu dia kita tak ada KR tu mistake saya, tak perasan tadi KR kita tak ada. So KR ni kita akan rujuk satu figure kan, itu figure 10.24 untuk life adjustment factor. Okay, so kalau saya paste kat sini. Okay, so ni yang graf yang kita tengok hari tu, life adjustment factor. Alright, so dalam graf ni, so dia nak tengok berapa reliability tu kalau kita tingkatkan kepada 6% probability of failure lah, ataupun 94%. Okay, so dia nak tengok reliability 94%. So okay, for 94% okay, reliability ataupun 6% failure. Okay, so kita akan dapat 94 ini. So kita tarik, so ini, so kita dapat life adjustment factor ataupun reliability factor adalah 0.7. okay, itu nilai dia. So kita dah boleh cari dah mean life untuk this size. Okay, so kalau kita kira untuk case ni, so L5 okay, adalah KR adalah 0.7. okay, and then kita kali dengan nilai L10 yang kita baru cari tadi, 61. okay, 611
99 hours. Okay, so kita akan dapat nilai L5 dan hours lah. Okay, 6199 kali dengan 0.7. Saya dapat 42839. Okay, 42839 hours. So kalau kita tengok kat sini, so dia dah kurang daripada 1 million cycle. So kalau untuk 1 million cycle tadi adalah, atau L10 tadi adalah 49500 hour. Yang berdasarkan spek yang diberi lah. Kalau tengok spek tadi, spek tadi, so 49500 tu kita boleh anggap pada kedudukan L10. So yang ni L5 ni 428,300 bila kita tingkatkan reliability lah. Alright. Okay, itu dia pasal L5. Okay, so kita sambung lagi dengan benda yang sama juga. Okay, soalan nombor 4. Okay, so kita dah dapatkan L5 dah. So soalan nombor 4 adalah, kalau saya nak try untuk nak cari median life, percentage of reduction in median life. Okay, sebabkan kita improve tadi reliability tu, so dia nak cari dua perbezaan median life. Satu median life untuk L10, rating L10, dan juga median life untuk rating L5. Okay, so yang ni tak tahu lah, soalan ni macam menarik sikit. Percentage of median life improve lah, reduction. Okay, so kita tahu basically idea dia, median life untuk rating L10 minus dengan median life rating L5, itu ya dia punya kehendak soalan tu. So bahagi dengan median, so dia nak cari percentage tadi of reduction lah. So median life untuk rating L10 kita punya benchmark lah. So basically yang ni simple je. Okay, tak susah pun. Sebab apa dia tak susah? Sebab kita tahu definition median life ada 5 kali ganda L10, dan hukum untuk median L5 pun sama juga, dia ada 5 kali ganda L5. Okay, dan kita divide dengan 5 kali ganda L10. Okay, kalau kita define that L5 tu apa, so 5 L10, basically L5 ni adalah, kita tahu hari tu definition dia adalah KR L10 divide by 5 L10. So kalau saya factorkan 5 L10 tu, 5 L10 saya factor kan, so sama dengan ni 5 L10 factor kan. So saya akan dapat kat sini adalah 1 minus KR. So ini saya dapat 1 kan. So bila saya kira, so ni akan potong. So 1 tolak KR, 1 tolak KR tadi kita dapat tadi kat atas ni, yang dia adalah 0.7 kan. So 1 tolak 0.7, so saya akan dapat dia adalah 0.3 ataupun 30% lah of reduction lah. So senang je soalan ni. Okay, tak susah pun. Okay, so saya rasa itu saja untuk tutorial bearing. Okay, kita sambung lagi dengan mungkin next tutorial yang lain ke mungkin. Okay, dan saya rasa cukup saja. Ini pun dah cukup lama dah ni, cukup panjang nak jawab soalan ni. Okay, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.